Kerja gig ni ada masa depan ke? Jawapannya ya, tapi bergantung kepada bidang ekonomi gig yang diceburi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah melontar idea penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia bagi membela kebajikan para penggiat industri berkenaan. Tapi sejauh mana kerja gig ini sesuai sebagai kerjaya jangka panjang? Mula-mula kita kena faham apa itu pekerja ekonomi gig. Pekerja ekonomi gig ini bekerja freelance dan dibayar amount tertentu selepas menyelesaikan tugasan. Contoh paling senang ialah pekerja P-hailing dan E-hailing macam Grab. Tapi sebenarnya asalkan kerja freelance dan dibayar ikut assignment, semua tu dah kira pekerja ekonomi gig. Contohnya, macam jurugambar freelance yang kerja weekend, yang ambil gambar majlis perkahwinan. Kalau nak buat kerja freelance, seboleh-bolehnya kita cari kerja yang ada prospek perkembangan kerjaya. Kita ambil contoh jurugambar freelance versus P-hailing. Orang yang jadi jurugambar freelance, masa start mungkin peralatan dia terhad, cuma ambil gambar saja. Jadi charge dia rendah. Dah makin lama, dah makin mahir, nama pun dah makin famous, jadi charge dia pun makin tinggi. Equipment pun makinlah canggih. Dari gambar sekarang dah tambah video, boleh buat photobook lagi. Jadi makin lama pendapatan dia makin tinggi. Macam P-hailing, kadar dia flat. Maksudnya kalau Ali dah kerja 5 tahun, kadar yang dia terima takkan naik tiap-tiap tahun ikut pengalaman. Jadi, kadar yang dia terima sama dengan Abu yang baru bekerja setahun. Jadi, prospek peningkatan pendapatan dia tak tinggi. Adakah ini bermakna kita tak boleh kerja P-hailing? Boleh. Kerja ini sesuai untuk orang yang buat part-time atau mungkin baru lepas belajar dan mereka yang masih mencari kerja tetap. Yalah, dari dok melangut, baik buat P-hailing, dapatlah juga duit belanja. Tapi untuk jangka masa panjang, sebaik-baiknya kita tingkatkan kemahiran dan cari pekerjaan yang ada prospek jangka panjang macam jurugambar tadi. Itu pun ekonomi gig juga, tapi prospeknya lebih cerah. Tapi mungkin ada yang kata, saya tak ada kemahiran, macam mana nak buat kerja lain? MITI baru lancarkan Pelan Induk Perindustrian Baru atau NIMP 2030 tahun lepas. Antara sasaran NIMP ialah untuk mewujudkan 3.3 juta pekerjaan dalam sektor pembuatan menjelang 2030 dan menaikkan gaji median kepada RM4,510. Caranya ialah dengan menarik pelaburan dalam bidang berteknologi tinggi dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan mahir. Kerja mahir ini tak semestinya ada diploma dan ijazah. Sijil TVET pun tinggi di mana. Sebenarnya, sekarang ni pun industri selalu mengadu mereka tak cukup pekerja mahir. Jadi, bawah MPC, salah satu agensi MITI, ada program Academy in Industry atau AII. Konsepnya mudah. Peserta diberi latihan sambil bekerja di bawah majikan yang layak sehingga 18 bulan. Dah habis latihan, terus dapat Sijil Kemahiran Malaysia atau SKM. Bila mula program, dapat allowance pemula kerjaya RM1,500. Gaji bulanan minimum RM1,500. Pada bulan ke-9, dapat lagi allowance tambahan RM500. Bulan ke-18, dapat lagi RM500. Punyalah kerajaan nak bantu anak muda kita. Nak belajar pun kita bagi duit. Sebenarnya, bukan MPC saja, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengajian Tinggi dan agensi kerajaan seperti MARA juga tawarkan pelbagai kursus peningkatan kemahiran. Jadi, inilah peluang untuk kita menaik taraf kemahiran kita supaya dapat menjana pendapatan lebih tinggi. Tak semua program latihan ini full time. Ada juga program kemahiran ini yang part time. Jadi sambil kerja P-hailing atau E-hailing, bolehlah luangkan masa sikit nak tingkatkan kemahiran. Pintu rezeki itu insya-Allah terbuka luas untuk mereka yang berusaha. Saya doakan anda semua di luar sana beroleh kejayaan. Amin.